Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Nursajidah binti Muhammad Zaidi, wakil dari kumpulan ROS. Kumpulan kami ini terdiri daripada 6 orang ahli, iaitu Abdullah Faiz Imani, Muhammad Farhan Zulfakri, Muhammad Amirul Hakim, Siti Noraini Nordin, Nur Nadia Lokman dan saya sendiri, Siti Nursajidah binti Muhammad Zaidi. Hari ini kami akan membincangkan tentang isu pendatang asing tanpa izin di Malaysia. Oleh itu, kita akan mulakan perbincangan kita dengan pengenalan. Isu pendatang asing bukanlah isu yang baru di Malaysia. Mana yang dapat dibuktikan lagi apabila jumlah pendatang asing di Malaysia semakin meningkat setiap tahun. Malaysia mengalami jumlah pemasukan warga asing yang besar di dunia, terutama sebagai buruh berkemahiran rendah. Peningkatan pendatang asing tanpa izin atau parti ini telah menimbulkan pelbagai masalah dan kesan, terutamanya kepada rakyat dan negara Malaysia. Okey, isu pendatang asing tanpa izin ini, yang pertama iaitu isu keselamatan, di mana ada segelintir pendatang asing tanpa izin ini merupakan penjenayah yang dihendaki oleh pihak berkuasa di negara asal mereka. Jadi, sekiranya mereka melarikan diri ke Malaysia supaya bertujuannya untuk mereka terlepas daripada serbuan daripada pihak berkuasa di negara mereka sendiri. Jadinya, kes-kes jenayah yang biasanya pendatang asing lakukan iaitu kes rompakan, pembunuhan dan gugur sering berlaku. Jadi, memang sepastinya sekiranya pendatang asing tanpa izin ini datang ke Malaysia, ini akan menyebabkan penduduk tempatan hidup dalam ketakutan dan pastinya keselamatan di dalam kalangan rakyat Malaysia akan terjejas. Okey, seterusnya isu pendatang asing yang kedua iaitu isu kesihatan, di mana penyakit-penyakit berbahaya juga akan merebak dengan meluas. Kebiasaannya, pendatang asing tanpa izin ini tidak melakukan pemeriksaan kesihatan sebelum datang ke Malaysia. Hal ini disebabkan oleh banyak antara negara mereka berasal daripada negara yang mundur. Dengan itu, kesihatan mereka ini kurang terjamin. Contohnya, pendatang asing tanpa izin ini mempunyai penyakit seperti TB, penyakit kelamin, AIDS dan sebagainya. Jadi, kesannya, sekiranya pendatang asing tanpa izin ini akan menyebabkan kesihatan rakyat di Malaysia ini akan terjejas. Dengan itu, rakyat kita akan mudah mendapat penyakit disebabkan munculnya pendatang asing ini. Saya ingin menyambung perbincangan daripada rakan saya tadi mengenai isu parti, iaitu pendatang tanpa izin. Antara isu yang saya ketengahkan ialah perumahan dan rasuah. Perumahan. Golongan pendatang tanpa izin ini mendirikan atau membangunkan kawasan perumahan secara haram di Malaysia. Golongan pendatang tanpa izin ini sering dilihat membangunkan perumahan secara haram di kawasan tapak pembinaan yang terbiar. Keadaan rumah setinggan ataupun kawasan perumahan ini sangatlah tidak teratur. Hal ini mampu menjejaskan imej negara kita. Terusnya, isu rasuah. Rasuah di mana golongan pendatang tanpa izin ini memberikan sejumlah wang ataupun rasuah kepada agensi-agensi yang menyediakan pekerjaan kepada mereka di Malaysia. Agensi-agensi ini menyediakan pekerjaan dalam sektor peladangan, pembinaan dan perkilangan. Agensi ini merupakan faktor kepada kedatangan dan kebanjiran pendatang tanpa izin ini secara meluas. Antara faktor yang pertama ialah kedudukan negara yang dikelilingi pantai. Sebagai contoh, pendatang asing tanpa izin dari Indonesia dapat menyeberangi sepadan perairan negara dengan menggunakan bot kecil hanya dalam tempoh 2 jam saja. Keadaan ini akan menyebabkan mereka berjaya menceroboh perairan negara tanpa disedari oleh pihak penguatkuasa. Ini secara tidak langsung dan secara jelasnya akan menggugat kedaulatan negara serta keselamatan negara. Selain itu, antara faktor yang kedua ialah melakukan penipuan sijil kesihatan. Tidakkan segelintir pendatang asing tanpa izin atau parti
yang telah melakukan penipuan sijil kesihatan akan menyebabkan wujudnya ralat dan kegagalan dalam saringan kesihatan. Ini secara tidak langsung akan memberi peluang dan ruang kepada mereka untuk bekerja di dalam negara. Selain itu, pihak kerajaan juga gagal mengesan penyakit-penyakit yang serius yang dialami oleh pendatang asing dan terutamanya akan menyebabkan penyakit itu menular seperti penyakit AIDS, sifilis, COVID-19 dan sebagainya. Seterusnya, faktor yang ketiga ialah kos sewa rumah yang tinggi. Tanah-tanah terbiar di kawasan pinggir bandar kurang mendapat perhatian atau kawalan oleh penguatkuasa di Malaysia. Warga asing iaitu pendatang asing tanpa izin atau lebih dikenali sebagai parti mengambil kesempatan bagi mendirikan kawasan perumahan mereka di kawasan-kawasan pinggir bandar tersebut. Perkara ini telah membangkitkan isu kawasan rumah setinggal di Malaysia dan mencemarkan imej negara kita. Poin yang kedua ialah pemilik rumah sewa lebih mengutamakan warga tempatan bagi menyewa rumah mereka berbanding warga asing. Kebanyakan pemilik rumah sewa mengambil kesempatan dengan mengenakan harga sewa bulanan yang tinggi kepada warga asing berbanding warga tempatan. Sebagai contoh, warga tempatan harus membayar RM500 bagi sewa bulanan, tetapi warga asing dikenakan bayaran sebanyak 7 hingga ke RM1,000 bagi sewa bulanan mereka. Faktor yang keempat ialah mendapatkan wang sampingan. Kebanyakan pejabat awam mengambil kesempatan bagi mendapatkan wang sampingan dengan menerima rasuah dari pihak-pihak yang terlibat dalam isu kemasukan pendatang asing tanpa izin. Kebanyakan pejabat awam merasakan gaji mereka ataupun gaji bulanan mereka yang diterima kurang dan tidak mampu untuk menampung kehidupan mereka, terutamanya yang sudah berkeluarga. Poin yang kedua ialah isu rasuah. Berkaitan hal ini juga berlaku disebabkan oleh kurangnya integriti dalam kalangan penguatkuasa negara kita. Baiklah, bagi langkah penyelesaian, yang pertama ialah kerjasama antara kerajaan Malaysia dengan negara jiran, iaitu melalui Kementerian Luar Negara. Rundingan berkaitan kawalan sempadan perlu dianjurkan. Penubuhan pasukan bekerjasama bagi menjamin kawalan sempadan yang berkesan. Sebagai contoh, Jabatan Imigresen Malaysia dan Indonesia telah mengadakan mesyuarat dua hala bagi menangani isu ini. Perkara yang dibincangkan adalah pengurusan pendatang asing tanpa izin, merangkumi isu penguatkuasaan, dokumentasi dan pengutusan deport tahanan serta pengusiran. Kesannya dapat memberi manfaat kepada kedua-dua pihak dari segi aspek pembangunan kapasiti, malahan meningkatkan kecekapan dalam pengurusan warga asing di negara masing-masing. Baiklah, bagi langkah seterusnya iaitu tanggungjawab masyarakat, terutamanya majikan. Sikap majikan yang suka mengambil pendatang asing tanpa izin kerana untuk menjimatkan kos, iaitu seperti pembayaran gaji yang jauh lebih murah berbanding pekerja tempatan. Majikan perlulah memastikan pekerja asing yang diambil mempunyai visa dan permit kerja yang sah. Ramai dalam kalangan majikan yang mengambil pendatang asing tanpa izin sebagai pekerja telah ditangkap dan menerima hukuman denda dan penjara. Tahap kesedaran dan tanggungjawab yang tinggi dalam diri majikan memainkan peranan yang penting dalam memastikan kadar pendatang asing tanpa izin tidak meningkat. Sekarang kita akan beralih ke langkah yang seterusnya. Langkah yang seterusnya adalah langkah kerajaan dalam menangani isu parti. Kerajaan perlulah melaksanakan pelan holistik penguatkuasaan parti. Pelan ini merupakan salah satu usaha kerajaan untuk mencapai sifar pendatang asing tanpa izin di Malaysia. Pelan ini mempunyai satu objektif utama, iaitu ingin mewujudkan satu ekosistem yang tidak selesa kepada pendatang asing ini. Pelan ini juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri, dan pelan ini mempunyai 5 strategi utama. Antara 5 strategi utama itu adalah strategi operasi penguatkuasaan, strategi perundangan dan dasar penguatkuasaan, strategi kawalan sempadan dan pintu masuk, strategi pengurusan warga asing, serta strategi media dan publicity. Langkah terakhir untuk menangani isu parti di Malaysia ini merupakan peranan daripada masyarakat itu sendiri. Masyarakat perlulah
membuat laporan kepada pihak berkuasa jika mereka mengetahui seseorang itu mengupah ataupun mengambil pekerja asing sebagai pekerja mereka. Seperti yang kita tahu, pekerja asing ini akan diberikan gaji lebih rendah daripada pekerja tempatan. Oleh itu, untuk menjimatkan kos majikan, mereka akan menggajikan pekerja asing sebagai pekerja mereka. Selain itu juga, terdapat majikan-majikan yang tinggal di kawasan pedalaman mengupah pekerja asing sebagai pekerja mereka kerana mereka tahu kawasan yang mereka duduki itu merupakan kawasan yang jauh daripada pemantauan pihak berkuasa. Oleh itu, pihak berkuasa perlulah membuat pemantauan secara berkala di kawasan-kawasan pedalaman supaya parti tidak datang di Malaysia untuk bekerja. Jadi, kesimpulannya ialah peningkatan bilangan pendatang asing tanpa izin telah menjadi masalah yang serius dari sudut sosial dan undang-undang. Dan perkara ini mesti diberi perhatian sewajarnya oleh pihak berkuasa. Hal ini kerana isu ini dapat memberi kesan dan mengancam keselamatan, kesihatan dan sosial masyarakat dalam negara kita. Pendatang asing yang tidak dikawal oleh majikan mereka dapat bergerak bebas dalam negara dan ianya sedikit sebanyak dapat meningkatkan kadar jelayah dalam negara kita. Oleh itu, kami berharap agar kerajaan dapat menangani masalah ini dengan secepat mungkin. Sekian, terima kasih.